أجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita kesempatan lagi sekali untuk datang ke masjid yang mulia ini, dapat kita solat maghrib berjamaah, dan seterusnya insya-Allah selepas ini insya juga berjamaah, dan selepas itu saya subuh besok juga berjamaah sampailah kita padam. Kita sentiasa solat kita, lebih-lebih orang lelaki yang depan ni, sentiasalah 5 waktu sehari semalam berjamaah, ya. Kerana barang siapa semayang seorang-seorang di rumah saja tak siap nak datang, sedangkan dia ada kesempatan, kenderaan ada, perjalanan aman, tapi saja tak siap nak datang, dengung apabila azan tu, maka dia dikira semayang itu dikira sesat oleh Nabi SAW. Hadis sahih, sudah saya banyak kali dah baca sini ni, tapi tak apalah. Yo, bagi peringatan untuk dari saya dan juga tuan-tuan dan tuan-tuan sajalah. Perempuan tak apa, mereka sunat. Tapi bagi tuan-tuan yang ada dalam masjid ni, dengar betul hadis ni. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sadaqallahu rasul. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini, kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, tak nak datang masjid, zaman Nabi balik itu rupanya, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi, ya. Itu Nabi mengancam untuk membakar rumah-rumah di keliling Madinah tu, kerana ada golongan-golongan yang tak nak datang berjemaah di masjid. Cuma memandangkan di rumah itu ada kanak-kanak, ada perempuan-perempuan, maka tak jadi dilakukan ugutan Nabi itu. Kalau tidak habis bakar mereka, ya. Ada seorang buta namanya Abdullah ibn Maktum. Rumahnya agak jauh, bukan jauh benar, agak jauh dalam masjid. Tapi dia tahu Namis, ada dia datang ke masjid. Pada satu hari dia pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, rumah saya ni bukanlah dekat dengan masjid. Udahlah apa itu, saya buta pula tu. Bolehkah saya semayang di rumah saja? Kena.
Mula-mula Nabi izinkan. Tak apa. Boleh lah. Mayang di rumah je. Nyongeng lah dia. Bila nyongeng dia pun jangan nak balik. Elok nak balik dia panggil balik Nabi. Wahai Abdullah, mari kejap ni. Labbaika ya Rasulullah, kata Abdullah. Kamu dengar ada azan daripada masjid, dengar dah ya Rasulullah. Kata tak adalah jauh benar ya. Tapi jauh daripada orang lain lah. Kalau dengar azan maka kamu datang ke masjid. Zaman sekarang ni siapa tak dengar azan? Angkat tangan. Azan dengan loudspeakernya ada, dengan mikrofonnya, lagi patut dengar ya. Jadi wajib. Lagipun ada yang buta, angkat tangan. Tak ada yang buta. Kalau tak ada yang buta, wajib berjemaah di masjid ni ya. Dan orang yang melazimkan berjemaah, dia akan dapat 5 fadilat. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Ini secara laju-laju boleh sebut ya. Sudah sebut banyak kali dah pun. Yang kedua, lepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, meniti siratal mustaqim berkenderaan cepat seperti kilat menyambar. Dan yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Yang mana tak nak cakap orang. 5 fadilatnya. Siapa yang lazim tak nak berjemaah, saja-saja tak siap, dia lawan daripada 5 tadi. Kalau yang pertama tadi, dilapangkan hidupnya, orang yang tak nak berjemaah itu akan disempitkan kehidupan. Macam-macam masalah. Masalah kesihatan, masalah kenderaan lah, masalah disiplin, macam-macam. Masalah penyakit lah. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang lazim berjemaah itu dia lepas daripada siksa kubur, orang ni akan kena siksa kubur. Siksa kubur ada 4. Pertama, pukulan munkar dan nakir. Kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk sampai hari kiamat. Nama ular kala itu pun kerun di telengahnya, Sujahul Aqra' namanya. Kalau nak cerita itu sampai baca kitab dah. Yang itu je nak cerita ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Itu siksa kubur. Orang yang saja tak siap berjemaah, nanti dia akan disiksa 4 jenis siksa di kubur. Siapa hendak angkat tangan? Saya nak angkat gambar mana kedua orang yang dah. Yang kedua, yang ketiga, dia dapat kitabnya bukan dengan tangan kanan. Dia akan menerima kitab amalnya dengan tangan kiri ataupun cucuk dadanya ke belakang. Ambil kitab dari belakang. Tanda gagal tu. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan, celaka aku. Dan dia akan dapat, atau dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Sa'ir ya, neraka yang dimasuknya itu. 7 neraka itu salah satu namanya Sa'ir. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau orang yang berjemaah ni dia dapat meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat. Bagi orang yang tak nak berjemaah, dia akan lambat menitinya. Ada yang merangkak, ada yang mengesut, ya? Lambat. Walaupun dia semayang, kalau tak masuk neraka pun lambat masuk neraka ya? Kalau tak masuk syurga pun lambat juga masuk syurga. Itu yang keempat. Yang kelima, dia kena check. Everything will be accounted for. Tak ada yang masuk syurga tanpa hisap, tak ada. Dia kena check. Apa yang kamu ada dalam dunia ni, everything will be accounted for. Ada mutakar, check mutakarnya. Ada rumah, check rumahnya. Ada pakaian, check pakaian. Jadi maknanya dia berlawanan dengan 5 fadilat orang yang berjemaah tadi. Jadi mudah-mudahan ini mendorongkan kita supaya mengerjakan 5 waktu sehari semalam semayang tu secara berjemaah. Lagi satu tuan-tuan, sebelum saya baca kitab ni, lagi satu, barang siapa melazimkan semayang berjemaah selama 40 hari 40 malam, tak pernah tinggal takbiratul ula, artinya takbir yang pertama tu tak pernah tinggal bersama dengan imam. Imam takbir, dia pun takbir. Tak ada masbuk, sentiasa muafiq je. 40 hari 40 malam, dia akan dapat 2 kelepasan. Satu lepas daripada api neraka, lagi satu lepas daripada sifat munafik.
Yang mana tak nak, cakap apa? Kalau anda lepas daripada neraka, lepas daripada sifat munafik, maka lazimkan sembahyang berjamaah 4 hari 40 malam. Jangan ketinggalan takbiratul ula bersama dengan imamnya. Alright, itu mukaddimahnya. 10 minit lebih. Patutnya mukaddimah 2 minit je. Tapi ustaz ni itu sikit tu, 10 minit tu. Kalau huraikan tadi mau 20 minit baru cerita. Baik, untuk malam ini kita sambung pengajian kita. Tajuk baru. Dulu kita cerita pasal suri. Ingat tak suri? Ada suri tak? Belum ada lagi. Penat ngajarnya. Dah ada? Ada. Haji Mai dah ada. Alhamdulillah ya. Ini Fazilat suri. Dah kita baca dulu. 39 fazilatnya. Di antaranya menguatkan tulang belakang, menjernihkan mata, melambatkan keluar tumbuh uban dan sebagainya. Untuk malam ni lain ceritanya. Bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan bank. Ini nak azan ya. Malam ni cerita pasal azan ni. Kelebihan bank. Orang panggil tukang bank tu Bilal. Bilal tu nama orang. Sebenarnya namanya apa? Jawatannya apa namanya? Muazzin. Tukang azan ya, muazzin. Bukan Bilal, Bilal itu nama orang, Bilal bin Rabah. Cuma dia kebetulan jadi tukang azan yang pertama. Rasulullah punya tukang bank ya. Dia panggil Bilal. Tapi sekarang ni tak kiralah. Bilal siapa? Haji Ismail. Siapa Bilal? Tuan Haji Khalid dan sebagainya. Tak apa, tak salah ya. Dah jadi jawatan. Baik, kita baca senang. Ya. Apa kata Nabi? Nanti kejap. Nak suluh, kau nampak? Man azzana li salati sab'i sinina muhasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Ya. Artinya barang siapa bang yang azan ya, barang siapa bang semayang 7 tahun jadi muazzin 7 tahun. Mai ada 7 tahun? Ada dah, alhamdulillah ya. Siapa jadi muazzin selama 7 tahun? Betul. Hanya mengira-ngira pahala saja. Dengan mengira-ngira pahalanya saja. 7 tahun ya. Dengan apa padahal mengkira-kira akan pahalanya pada Allah, tiada mengambil upah. Bukan tak boleh mengambil upah, tapi jangan jadikan syarat. Kalau hendak saya jadi Tok Bilal atau tukang muazzin, mesti bagi sekian banyak sebulan. Itu tak betul. Kalau dia dibagi saja, jangan kasih terus bagi, itu tak apa. Lantaklah berapa nak bagilah. Jangan kasih pun tak ada fikir. Mereka pun akan bagi ya. Tapi jadi syarat tak boleh. Seolah-olah dia makan gaji. Ini bukan makan gaji. Kalau nak bagi sagu hati tak apa. Macam orang ngajar ni juga lah. Kalau jadi syarat, if you want me to come and teach you, you must give me this much. Otherwise I'm not going to come. Itu jadi syarat tu. Tapi kalau lepas ini kan lantaklah berapa nak bagi lah ya. Walaupun RM1 dah. Terima ya. Nongeng lah. Tapi terponah dia bagi saya RM1 sini. Tak kabur lah banyak ya. Jadi tu sebab balik nongeng selalu. Itu tak apa. Itu bukan syarat. Yang salah jadi syarat ya, bukan kerana upah dan sebagainya. Itu salah. Jadi mengira-ngira pahala aja. Tiada mengambil upah. Nescaya disuratkan Allah Taala baginya kelepasan daripada api neraka. Siapa tak nak angkat tangan, kena angkat kambur. Siapa tak nak lepas dari neraka. Neraka ni tuan-tuan dan puan-puan, tak ada siapa lalu nohonya. Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tak faham dah. Tak ada siapa yang boleh menahan the wrath of the fire. Tahu wrath? Wrath tu W-R-A-T-H. Kekuatan, kehebatan. Itu wrath namanya. Bukan rush lain ni. Wrath, T-H ujungnya. W-R-A-T-H. The wrath of the fire in hell. Ini ngajar bahasa orang putih pula malam ni. Ya. Tak ada siapa yang boleh tahan. Kerana selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda
lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu Nuh yang kata? Jadi tak hendak tahu jadi tukang azan selama 7 tahun ya. Tapi semata-mata nak buat kerana Allah Taala aja, bukan kerana upah, kerana apa dia ya. Kerana Allah Taala. Kerana ini perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Dan kamu tidak diperintahkan untuk beribadah kepadanya melainkan mukhlisin, ikhlas, dan kerana agama ya. Itu aja. Kemudian pada satu riwayat diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi. Tubuhnya tak ada kena sengat di barang-barang melata ya, di atas bumi ni. Tak ada kena di ular, tak ada gigit, tak ada patut di ular, tak ada di apa gigit di lipan dan sebagainya. Dia janji, Allah janji tu. Nabi melalui riwayat Nabi ya. Diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya dan atas binatang yang melata pada bumi. Daripada memakan akan dia di dalam kuburnya. Bukan di dunia ni, dalam kubur. Dan dunia kadang-kadang kena juga. Patut diulur, tapi dalam kubur tak ada kena. Binatang buas tak ada makan tubuhnya dalam kubur ya. Kenapa? Dia sentiasa berjamaah. Dalam dunia ni kena. Saya pun ada pernah kena. Sengat di kala. Tuan-tuan pernah kena sengat kala? Saya ada. Ya. Dalam satu pilihan raya kecil di Kedah. Nama kampungnya Paya Mengkuang. Kami pergi kempen sana. Tuan Sakabul pasti apa ya? Kempen malam tu kempen lah. Esoknya tu tidur, malam tu tidur di masjid. Kemudian esoknya tu nak mandi, lupa belum membawa kain basah. Cari kain basah, cari jumpa. Kain hitam. Tersilai aja. Bila pakai aja ngap disengat di kali, tahu? Tanpa hal tu. Bengkak 4 hari 4 malam bengkaknya punya ada sakit susah kabur. Saya kena tu. Balik bengkak tu. Disengat oleh kala. Itu pun mujur kena tanpa hal. Kalau tempat lain taklah. Itu kala dunia ni. Besar tak sampai sedikit. Kala akhirat besarnya besar tengkuk unta. Kala dalam kubur tu. Besar tengkuk unta, panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Itu ular dan kala. Jadi siapa lalu nahanya, tahu lah ya. Terus ada datang berjemaah. Mayang tu seorang rumah. Bila lagi tak semayang, tak semayang lagi tahu ya. Diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi pada memakan akan dia dalam kuburnya. Dan bertanya seorang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahnya, ya Rasulullah. Itu tak betul tu, bukan Rasulullah. Kalau ya Rasulullah. Dia membaris ataskan huruf yang terakhir. Ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah. Khabarkan olehmu akan daku dengan amal yang memasukkan daku dengan dia akan syurga. Kamu apa amalan kena buat supaya aku dapat masuk syurga? Nanya kepada Rasulullah ya. Sabdanya, jadikan diri kamu itu tukang bang bagi kaum kamu. Kamu jadi muazzin. Saya bertuahlah ya tuan-tuan yang jadi muazzin ni, Tuan Khalid dan juga Haji Ismail ni. Bertuah jadi muazzin. Kerana dijamin masuk syurga. Lagipun ini tak ada nas, tapi ulama mengatakan orang yang lazim melaungkan azan jadi muazzin yang tetap, dia di antara orang-orang yang dikekalkan oleh Allah, dikekalkan jasadnya, tak reput, tak binasa. Tapi syarat lillahi ta'ala ya. Tapi yang ini tak ada nas. Yang lain itu ada nas. Ada 10 perkara yang Allah kekalkan ya. Yang pertama syurga, itu ada nasnya. Yang kedua neraka, yang ketiga arash, yang keempat qalam, yang kelima kursi, yang keenam lauh, yang ketujuh roh, yang ke-8 ajbul zambi, benih manusia, yang ke-9 jasad nabi-nabi dan rasul-rasul, dan yang ke-10 jasad orang-orang yang mati syahid. Itu 10 perkara yang Allah kekalkan. Bukan dia sifatnya kekal, Allah kekalkan. Dan 2 lagi tu. Yang pertama kata ulama, ini kata ulama tapi tak ada keterangan, tak ada nas. Yang pertama orang yang hafaz Al-Quran.
Bukan hafal ya, hafaz, memelihara Quran. Ya, hafal, faham maknanya, beramal dengannya, mengajarnya dan memperjuangkannya. Itu orang jenis itu ya. Jadi kalau sekadar hafal aja, iblis menghafal Quran. Nah, ini menghafaz, memelihara Quran. Yang kedua tukang azan. Nah, tukang azan, tukang bang ya. Nah, itu dua golongan ya. Nah, jadi dijanji untuk masuk syurga tu. Nah, ditanya, jadikan diri kamu tukang bang bagi kaum kamu. Nah, selalu azan. Nah, kemudian berhimpun mereka itu semayang dengan kamu. Bila kamu panggil aja, bila kamu azan aja, siapa yang dengar azan kamu tu datang untuk menyahut seruan itu. Sebanyak mana mereka datang, sebanyak banyak itu dah pahala dapat pada dia. Endak ke tak nak? Tuan-tuan, endak ke tak nak? Seramai mana yang dengar azan tu dan mereka datang untuk menyahut seruan itu, seramai itulah dapat pahala bagi dia. Orang tu semayang dapat pahala semayang, orang tu zikir dapat pahala zikir, orang tu rukuk dapat pahala rukuk dan sebagainya. Jadi bukan siapa semayang dengan kamu itu pahala untuk kamu itu. Yang bukan mengurangkan pahala bagi yang mereka semayang, tidak. Dia dapat juga. Itu menandakan kemurahan Allah Taala. Kasihnya Allah Taala kepada hamba-hambanya. Sembahnya, maka jika tiada dengan kamu, kalau tanya orang sembahyang mana? Maka jika tiada kuasa tak boleh. Sabdanya, jadikan dirimu itu imam. Kalau tak boleh jadi tukang azan, jadi kamu imam. Imam pun dapat pahala juga. Jadikan dirimu imam bagi kaum-kamu. Sembahyang mereka itu dengan kamu. Jadi imam sembahyang dengan dia. Dia imam, yang lain itu makmum ya. Itulah. Boleh jadi tukang azan, boleh jadi makmum. Sebab itu ada perselisihan pendapat ulama. Mana lebih besar pahalanya, jadi imam ke atau jadi muazzin? Ada ulama mengatakan jadi muazzin lebih besar pahalanya. Ada yang mengatakan jadi imam lebih besar pahalanya. Kerana imam itu tanggungjawabnya pun besar juga. Segala makmum-makmum tu dia menanggung kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka, itu imam tanggung. Dia dapat menggalas tanggungjawab dia terhadap makmum-makmum yang lain. Jadi ada yang mengatakan itu muazzin, ada yang mengatakan imam. Yang fahamnya, yang betulnya dua-dua bagus. Jadi imam pun bagus, jadi muazzin pun bagus ya. Kalau tak boleh jadi muazzin, jadi imam. Tapi kalau ikut hadis ni, muazzin dulu baru jadi imam ya. Semayang mereka itu ya. Sabdanya, jadikan dirimu itu imam bagi kaum kamu. Sembahyang mereka itu dengan kamu. Sembahnya, maka jika tiada kuasa, tak nak lagi dia, maka lazimkan olehmu dengan saf awal. Jadi muazzin tak boleh tak reti nak azan. Jadi imam pun tak boleh. Inna a'tayna pun tak hafal. Jadi datang awal-awal, duduk di saf yang awal-awal, saf depan awal kan. Dapat besar jugalah pahalanya. Besar. Jangan duduk belakang. Ini datang awal tapi duduk belakang dulu. Bersembang dulu anu. Orang patut datang awal. Siapa dulu datang, dia duduk saf yang pertama ya. Itu dia. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Hari Jumaat itu datang saf yang awal tu yang paling apa? Paling berfaedah ya, paling besar pahalanya. Ini datang awal, pergi luar dulu, sembang dulu, mau jaga pisang dulu. Udah azan mau masuk. Apa dapat, apa tak dapat tu. Sebab itu kira nanti kita cerita pasal hari Jumaat. Dia ada peringkat-peringkat. Siapa datang pada saat yang pertama hari Jumaat, dia seolah menyembelih seekor unta. Siapa datang pada saat yang kedua, dia seolah-olah mengorbankan seekor lembu atau kerbau. Siapa datang pada saat yang ketiga, dia seolah-olah menyembelih seekor kebat atau kambing. Siapa datang pada saat yang keempat, dia seolah-olah menyembelih ayam, seekor ayam. Siapa datang pada saat yang kelima, dia seolah-olah menyembelih seekor burung ciak. Tahu apa burung ciak? Burung ciak tahu apa? Burung kelicap, kecil ke besar?
kecil benar. Macam itulah dapatnya pahalanya. Pahala seolah-olah menyembelih seekor burung ciak. Siapa datang pada waktu yang ke-6, dia seolah-olah bersedekah sebiji telur ayam. Lepas itu bila naik aja khatib ke mimbar, dia baru datang, tak ada pahala apa-apa. Kerana malaikat dah tutup. Dah angkat pennya, dah tutup buku-bukunya. Kerana malaikat pun berpusu-pusu nak dengar khatib baca khutbah. Bagi orang yang datang lambat tu tak ada pahala apa-apa. Dia 6 saat je boleh. Yang ada pahala. Paling komanya telur ayam. Saya selalu datang telur ayam agak. Tuan-tuan tak tahu kan? Kata dapat telur ayam. Jadilah dapat telur ayam, jadilah. Jangan apa tak dapat. Ini kalau Jumaat nanti kita baca insya-Allah ya. Ini sebagai pengenalan dulu ni ya. Saf awal ya. Dan orang bang itu hajibullah, bukan habib ni, hajibullah. Yakni seperti orang yang menunggu pintu menanti memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja. Itu hajibullah tu dia macam apa? Macam hulu balang lah, menunggu nak bagi izin untuk menghadap raja. Macam itulah. Orang azan. Nak masuk syurga kena melalui dia dulu. Dia kata masuklah yang itu. Itu hajibullah. Ya. Seperti orang menunggu pintu menanti memberi izin bagi segala manusia untuk masuk kepada raja. Demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang. Orang azan tu dia bagi tahu manusia bahawa sembahyang dah waktu dah masuk. Sembahyanglah. Jangan melepak-lepak di kedai. Jangan melepak-lepak di pasar raya dan sebagainya. Bersedia untuk sembahyang. Dengar azan ya. Sebab itu orang yang jadi muazzin ni dia sentiasa menjaga waktunya. Dia tak boleh melepak-lepak dekat waktu. Kerana dia ada tugas sebab itu. Jadi demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang. Bang ia. Bang tu artinya apa? Menajat. Seolah menyeru manusia. Bang ia menajat dengan Tuhannya. Diberi dengan tiap-tiap kali bangnya pahala 1000 nabi. Semua ada lo. Tiap-tiap kalimah dia bang tu dapat pahala berapa? 1000 nabi. Nak ke tak nak? Dia punya tak nak ke? Nak ke tak nak? Siapa tak nak? Dapat pahala 1000 nabi. 1000 nabi Khidir, 1000 nabi Daniel, 1000 nabi Samuel, 1000 nabi apa lagi? Yang bukan rasul nabi yang bukan rasul 1000. Nabi ada berapa? Semuanya segeti 2 laksa 4000. Segeti berapa? 100,000. 2 laksa 20,000. 4,000 dah. Jadi 124,000. Itu pahala nabi dapat ke dia 1000 ya. Ini 100,000, nabi 100,000 dia dapat 1000 pahala nabi. Nabi mana ada dosa? Nabi terpelihara dari dosa. Dia maksum. Nabi itu. Kemudian imam itu wazirullah. Wazir itu apa? Penasihat raja. Wazir ya, wazirullah. Tapi ini penasihat dari Allah ya. Yakni seperti wazir, tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka itu. Imam tu wazir, orang ikut dia. Dia rukuk, orang ikut. Dia sujud, orang ikut. Dia berdiri, orang ikut. Dia baca Quran, orang tengok. Dia wazir lah. Wazir tu macam Perdana Menteri, penasihat ya. Itu wazir. Wazir tu biasanya orang yang terpelajar lah tu dapat gelaran wazir ya. Jadi makmum mengikut dia. Itu wazir Allah. Seperti wazir tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka itu. Diberi dengan tiap-tiap sembahyangnya itu pahala 1000 siddiq. Siddiq apa? 1000 Abu Bakar As-Siddiq. 1000 orang yang sentiasa dalam kebenaran. Itu siddiq ya? Abu Bakar itu siddiq. Setelah apa? Setelah Isra' Mi'raj, dia cerita, Nabi cerita kepada penduduk Mekah, ada yang gelak, ada yang ketawa, ada yang bertepuk-tepuk tangan, ada yang nari-nari, ada yang nepuk-nepuk, macam-macam ya? Ada yang mengejek-ngejek dia. Kemudian lepas itu datang Abu Bakar.
Abu Bakar tu belum gelaran Siddiq tau. Baru datang Abu Bakar. Abu Jahal pun pergi tanya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mana kejap ni? Aku nak cerita kepada kamu. Tadi Muhammad datang, dia cerita kepada kami semua sini. Dia pergi ke Baitul Maqdis, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, tu naik apa, tak ada naik langit. Dia tak cerita hari itulah. Dia daripada sana berjumpa dengan nabi-nabi di Baitul Maqdis sebagainya. Lepas tu balik pula ke Mekah. Dalam masa sehari. Kamu percaya ke? Dia tanya Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, kalau Muhammad yang menceritakan, terus akan berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Naik ke langit pun aku percaya. Dia baru nak cerita naik ke langit tu tak sudah habis, sudah didahului oleh Abu Bakar Siddiq. Naik ke langit pun aku percaya. Turun ke langit aku percaya dah tu. Terkanjai buat apa ni? Sebab Abu Jahal. Kanjai Abu Jahal tak pakai benar Abu Bakar ni. Daripada masyhurnya cerita itu sampai Rasulullah menggelarkan dia As-Siddiq, yang benar. Bila dia dakwah oleh Nabi, kejap-kejap itu dia terus menerima Islam. Itu Abu Bakar ya. Sebab dia panggil Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian begitu juga diajak berhijrah. Tak boleh terima. Tak ada nantilah isteri aku tinggal, anak aku tinggal, kebun aku tinggal. Tak ada. Terus terima je. On the spot dia terima. Kerana apa saja yang dia buat oleh Nabi itu dia nerima betul. Kemudian dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berjalan betul dia, Nabi Rasul Setiap baring atas riba Abu Bakar. Abu Bakar tengah tu tengoknya ular dia nak masuk dalam lubang. Datang Abu Bakar cucuk lubang tu dengan jari. Dia patuk dia ular tu. Berkorban untuk Rasulullah, punya sayang dia kepada Rasulullah ya. Dia patuk dia ular tu. Bila jaga Rasulullah tengok bengkak hitam apa jari-jari Abu Bakar. Dia tanya, apa kena jari kamu wahai Abu Bakar? Ular tadi nak matuk kamu, aku tahan dia lubang ni. Diludah oleh Rasulullah. Jari yang kena patuk ular tu, kejap-kejap itu baik. Itu dia antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Siddiqin ya, orang benar. Kalau ramai Siddiqin, kalau seorang Siddiq. Jadi orang yang jadi imam tu dia seperti semayangnya dapat pahala 1000 Siddiq, 1000 Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tak nak angkat 1000 pahala Abu Bakar As-Siddiq. Itu bagi orang jadi imam ya. Habis tu kalau lantik orang jadi imam jangan tolak. Terima. Tapi biarlah layak ya, jangan terima begitu aja. Kalau ada batak pun tak kena. Macam mana nak jadi imam ya? Dan orang alim ya, wakil Allah diberikan dia dengan tiap-tiap hadisnya nur pada hari kiamat, dan disuratkan Allah baginya ibadah 1000 tahun. Itu orang ulama-ulama ya. Ulama bila dibaca hadis dapat pahala berapa? 1000 nur. Di hari kiamat ya. Tiap-tiap hadisnya nur. Diberikan dia dengan tiap-tiap hadisnya nur cahaya di hari kiamat, dan disurat Allah baginya ibadah 1000 tahun. Padahal umur mana sampai 1000 tahun. Akhir zaman umur manusia ni berapa tahun? Antara 60 hingga 70 tahun. Tapi ini dapat pahala 1000 tahun. Lebih hebat daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dapat apa? 83 tahun je. Ini 1000 tahun. Kalau dia jadi alim ya, kalau dia ulama. Alim tu seorang, kalau ulama tu ramai. Tapi orang Melayu bila sebut ulama tu seorang, banyak ulama juga. Dia tu ulama ni. Maksudnya dia tu alim je, bukan ulama ya. Ya. Macam Arifin tu ramai. Tapi kalau Melayu ada tak seorang nama Arifin? Ada tak? Ada Arifin ya. Seorang di kampung ada seorang nama Arifin ya, Haji Arifin. Dia orang Tapah dulu. Padahal dia seorang je. Ya, itu orang Melayu ni biasalah tu ya. Ibadah 1000 tahun. Dan orang yang belajar ilmu, macam tuan-tuan dan puan ya, belajar ilmu, lelaki dan perempuan, mereka itu hadam Allah. Jadi dapat hadam Allah tu. Hadam Allah tu apa? Hamba Allah lah. Hadam ni. Hamba tu lagi teruk daripada hadam. Hadam ni pembantu Allah. Maka tiada balas bagi mereka itu melainkan syurga. Tak ada balasan lain, hanya syurga aja. Kalau tidak jadi hadam Allah Ta'ala. Sebab itu kita sentiasa nak menuntut ilmu. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu itu dikira sebagai dalam perjuangan di jalan Allah. Sehinggalah dia balik ke rumahnya. Itu janji Nabi itu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Kata Nabi.
Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau mengajar ilmu, masuk lagi kan? Maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sedang berjuang di jalan Allah. Kalau mati tak sempat balik, apa keluar matinya? Syahid. Mati syahid. Kalau syahid, di antara 7 golongan yang masuk syurga tanpa hisap, orang syahid. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisap. Yang pertama Rasul-Rasul, ada? Angkat tangan. Yang kedua Nabi-Nabi, ada? Angkat tangan. Tak ada pun. Yang ketiga sahabat-sahabat besar, ada? Tak ada juga. Yang keempat wali-wali, ada? Hanya ramai wali belakang. Tapi wali tak pakai macam tu. Dia nak wali Allah, bukan wali nikah. Kita ni wali nikah belakang. Saya dah 3 kali jadi wali, tapi tak pakai yang tu. Itu yang keempat. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Ini kita nak ni. Mudah-mudahan dapat fadilat mati syahid, syahid akhirat. Itu yang kelima. Yang keenam orang yang sangat sabar. Kita ada peluang ya. Apabila datang suatu perkara kita sabar. Sabar ada 3. Pertama sabar pada mengerjakan yang wajib, kedua sabar pada meninggalkan yang haram, yang ketiga sabar apabila ditimpa musibah oleh Allah SWT. Dapat pahala. Yang ketujuh tak ada. Seorang tak ada. Iaitu orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu masuk syurga tanpa hisab. Di Malaysia ada seorang tak ada. Kejap ni seorang tak ada. Dulu lagi depan saya ni seorang tak ada. Ada? Makan apa tak ada? Ada? Cuba saya angkat tangan. Kalau ada, dia masuk syurga tanpa hisab. Tahu? Miskin benar-benar. Tapi luar negara ada dah. Ada. Di India ada. Bangladesh ada. Syria ada. Yaman ada. Ya. Ada golongan. Tapi syarat reza dengan ketentuan Allah. Ya. Itu dia. Ya. Jadi, mudah-mudahan kita dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ya. Kemudian apa lagi? Saranan daripada Nabi ya. Apabila ada kamu di dalam dusun, ya, dalam dusun. Kamu berada dalam dusun, kebun raya ke kebun dukung ke apa ya? Apabila ada kamu dalam dusun, maka apa buat? Maka bang olehmu dan angkatkan suara kamu, maka bahwasanya tiada mendengar akan dia oleh segala pohon kayu dan tanah dan manusia dan jin, melainkan menaik saksi baginya pada hari kiamat kepada Allah Ta'ala. Kalau pergi dusun ke azan di dusun tu, panggil orang suruh di dusun tu, suruh semayang sekali sangat. Ya. Jadi semua akan menjadi saksi di akhirat. Begitu juga kalau sesat di hutan. Kalau sesat di hutan, azan lah. InsyaAllah Allah akan tunjukkan jalan keluar daripada hutan. Ya. Dan sabda Nabi SAW, man aznas natai asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Artinya barang siapa bang 12 tahun iznata asyarah, artinya 12 tahun, saya wajib baginya syurga. Siapa mewajibkan? Allah wajibkan dia syurga. Tuan Jalil ada 12 tahun. Jadi ni wajib dapat syurga ya. Tapi jangan lepas itu buat maksiat pula. Azan dia. Haji Maya ada 12 tahun. Ada juga. Alhamdulillah. Jadi apa muazzin ni banyak pahalanya. Ini Nabi ini ya, Nabi yang bagi jaminan ni. Kemudian lagi apa kata Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man azna khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bang bagi 5 sembahyang, 5 waktu dia bang ya. Padahal percaya dengan bahawasanya bang itu daripada pekerjaan syarak. Dia percaya bang tu adalah suruhan Allah. Dia termasuk dalam hukum syarak ya. Hukumnya sunat. Orang azan tu sunat muakkad ya. Apa dapat? Dan mengkira-kira akan pahalanya kepada Allah. Diharap pahala dengan Allah Taala ya. Diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Habis dosa-dosa dia tengah muda tu. Dosa kecil lah. Dosa pakai seluar pendek, dosa kecil lah tu.
Dosa apa? Makan berambat. Lagi dosa apa? Dosa lambat semayang. Artinya dosa kecil ya. Dosa besar tak boleh. Dosa besar kena kawat. Ya. Habis dosa-dosa yang tu. Diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Maka bang 5 semayang itu sama dengan dalam sehari semalam atau di dalam beberapa hari bercerai-cerai. Tak apa. Esok betul lusa bang balik, betul yang waktu lain orang lain bang, tak apa ya. Tapi dia sebagai muazzin ketika itu. Sikit lagi ya, walaupun dah bunyi dia, saya dengar dah bunyi tu. Walaupun bercerai-cerai tak apa. Bukan mesti terus menerus lah ya. Dan sabda Nabi satu hadis lagi nak betul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun ba'dhimuhumullahu ta'ala min azabil qabri asy-syahidu wal mu'azzanu wal mutawaffa yaumal qiyamah yaumal jumu'ah atau lailatul jumu'ah. Artinya apa? 3 orang dipeliharakan daripada mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada azab siksa kubur. 3 orang tak kena siksa kubur, garanti Allah pelihara. Siapa 3 orang tu? Yang pertama orang yang mati syahid. Dia tak ada kena siksa kubur, malahan dia masuk syurga tanpa hisab. Tu orang mati syahid. Syahid ada 3. Satu syahid dunia, lagi satu syahid akhirat, lagi satu syahid dunia akhirat. Lagi satu mula-mula syahid dunia. Itu tak ada masuk syurga tanpa hisab. Syahid dunia tu dia kena cek macam jenazah biasa. Yang kedua syahid akhirat. Itu di sisi Allah dia syahid, masuk syurga tanpa hisab. Yang paling baik syahid dunia akhirat, dia mati dalam peperangan menegakkan Islam. Seperti apa? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far. Perempuan pun ada syahid juga, syahidah namanya. Syahidah tu gelarannya. Nama perempuan Sumayyah. Itu syahidah ya. Begitu juga apa? Masita. Memelihara iman, mempertahankan iman. Itu syahidah tu ya. Orang mati syahid. Yang pertama. Yang kedua, orang yang azan, tukang azan, muazzin ya. Dia dikira terpelihara daripada siksa kubur. Yang ketiga, orang yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Malam ni kalau ada yang mati melanggar, saya akan baliklah mati. Mudah-mudahan ya. Kalau mati, lepas daripada siksa kubur ya. Duduk dalam kubur yang relax aja. Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang apa? Kau jawab dah. Laksana seorang pengantin, tak betul. Pengantin lama. On your first night apa? Mempelai. Bukan pengantin ya, mempelai. Betul tu pengantin tu, tapi saja saya nak ngusik dia aje. Mempelai. Like you are on your first wedding night. Lena ke tak lena tidur? Tuan-tuan, lena ke tak lena tidur? Kalau lena bingung jawabnya ya. Tidaknya. Macam itulah. Akan datang kita akan baca syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Itu akan kita baca insya-Allah. Dan itu bila kalau panjang umur subuh Ahad esok lah kita tak baca ni insya-Allah. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Minta maaf ya. Ini ada arahan ni, bila dah masuk waktu bagi arahan, bagi laluan kepada tukang azan. Ini azan ya. Tapi lambat sikit tak apa kan? Boleh kan? Sikit je lambatnya kan? Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat